Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamasali ghaithin a'jabal kufara nabatuhu thumma yahiju fatarah musfaran summa yakunu hutamah wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardh uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ayat ke-20 sehingga ayat ke-21 yang bermaksud, ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah satu permainan, senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga-bangga di antar kamu serta berlomba dalam mengumpulkan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanam-tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya menjadi kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan serta keredaan. Dan ingatlah kamu bahawa sesungguhnya kehidupan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah kesenangan-kesenangan yang menipu, hanyalah kesenangan-kesenangan yang memperdayakan. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah kurniaan Allah yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendaki. Dan Allah mempunyai kurnia yang amat besar. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran, rasa berterima kasih kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan lagi dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita hidup menumpang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini bukan milik kita dan bumi ini bukan milik mak ayah kita. Tetapi bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi izin oleh Allah seketika waktu untuk kita menumpang di atas muka bumi Allah Ta'ala. Kita tak tahu sampai bila kita akan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup menumpang di atas bumi miliknya. Semua daripada kita mengetahui satu hari, satu masa, satu ketika nanti kita tetap akan meninggalkan bumi tempat kita tumpang ini. Saya kerap mengatakan bahawa perjalanan hidup manusia sama seibarat mana dia menaiki kereta api. Semakin jauh kereta api itu berjalan,
maka dia akan menjadi semakin hampir ke destinasi yang ditujunya. Semakin jauh kereta api itu berjalan, maka bahan bakarnya akan menjadi semakin berkurangan, semakin sedikit. Sebegitulah sisa usia kita mengingatkan kepada kita, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma hawalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladzina za'amtum annahum fiikum syuraka'u laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Hebatnya peringatan Allah. Allah kata, demi sesungguhnya kamu tetap akan datang kepada aku. Kamu mesti akan datang kepada aku pada hari kiamat dalam keadaan sendiri-sendiri, seorang-seorang. Dan kamu akan tinggalkan di belakang kamu apa yang telah aku kurnia dari limpah kurnia aku kepada kamu. Rumah, pangkat, jawatan, harta kekayaan yang melimpah-limpah. Dan aku tidak melihat besertamu nanti penolong-penolong atau pembantu-pembantu yang kamu anggap, kamu sifatkan mereka itu sekutu-sekutu Allah dari kalangan kamu. Demi sesungguhnya, kata Allah, telah putuslah perhubungan di antara kamu dengan mereka dan hilang lenyaplah dari kamu suatu yang kamu anggap, kamu sifatkan boleh memberi faedah, boleh memberi munafaat kepada diri kamu. Alhamdulillah, pada malam ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah, sesi kuliah lepas daripada maghrib sekadar memberi peringatan demi peringatan. Kita mulakan dengan beberapa ayat yang saya baca di mukaddimah tadi, yang mana ayat-ayat Al-Quran ini merupakan peringatan, amaran kepada setiap daripada kita. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab yang tidak ada syak padanya, tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dalam ayat ke-20 dari surah Al-Hadid ini, Allah menyebut, ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah satu permainan, satu yang kita buat main-main, dan senda gurauan, bergurau senda, dan saling berbangga-bangga perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kamu dalam membanyakkan harta dan anak keturunan. Seibarat hujan yang dengan ianya mengkagumkan tanam-tanaman, yang mengkagumkan para petani. Orang bangga harta banyak, orang bangga kadang-kadang dengan kekayaan yang besar, dengan pangkat yang besar, dengan jawatan yang besar dan sebagainya, orang bangga. Tapi Allah kata itu suatu yang melekakan, melalaikan, kalau tidak silap, menjadi manusia ini terjerumus ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Memang pelik bagi manusia ni. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Aku keluarkan kamu, kata Allah, daripada perut ibu-ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengerti satu apa sekalipun. Telanjang bulat kita keluar daripada perut mak-mak kita, kita tak tahu apa-apa. Aku bagi kepada kamu pendengaran, aku bagi kepada kamu penglihatan, dan aku bagi kepada kamu hati. Tiga yang Allah beri kepada kita. Mudah-mudahan kamu jadi hamba Allah yang bersyukur, yang berterima kasih kepada Allah. Maka kita kumpulkan kekayaan. Daripada kita keluar daripada perut mak kita dalam keadaan telanjang bulat, tidak berpakaian, besar kita berdiri, berjalan, berlari, kita masuk universiti, belajar, kita kumpulkan kekayaan,
Harta kita makin lama makin banyak, kemewahan kita makin lama makin besar, melimpah ruah kekayaan kita. Tiba-tiba apakala kita mati, kita tak bawa walaupun sedikit kekayaan yang hidup masa hidup kat dunia ni. Hatta selalu saya sebut, seluar dalam selai pun kita tak bawa masuk dalam lubang kubur. Semuanya kita tinggalkan di atas muka bumi Allah Ta'ala. Satu perkara yang cukup pelik, cukup hairan. Jadi oleh kerana itu, perlu kita memikir seketika waktu. Sebenarnya apa tujuan? Apa matlamat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita atas muka bumi ni? Setelah rumah kita besar, kita mati tinggalkan rumah kita. Setelah anak isteri kita ramai, kita mati tinggalkan anak isteri kita. Setelah kekayaan kita melimpah ruah, kita mati meninggalkan kekayaan kita. Maka apa tujuan sebenarnya kita datang? Jawabnya, ada 3 jawapan yang disebut di dalam kitabullah Al-Quran. Itu sebut 3 matlamat manusia ni datangkan oleh Allah. Yang pertama, Allah kata, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sebab peringatan itu selalu beri manfaat kepada orang yang beriman. Tidak sekali-kali kata Allah, aku jadikan jin dan manusia dan jin itu kecuali semata-mata untuk mereka itu mengabdikan diri kepada aku. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah kata, bila malaikat bertanya kepada Allah, nak buat apa buat manusia, nanti dia bergaduh, bermusuh, bertembak dan sebagainya. Maka Allah jawab kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan manusia ni, Allah kata, sebagai khalifah. Satu jawatan yang Allah beri kepada kita yang berakal ni. Soalannya, apa kerja khalifah itu? Kalau cikgu kerja dia ngajar, doktor kerja dia merawat pesakit, khalifah ni kerja dia apa? Maka dijelaskan oleh Yusuf Al-Qardawi, kerja khalifah itu ialah aqamatiddin wa siyasatid dunyabi. Dia mesti tegakkan agama dan dia takbir dunia hidup dia tadi dengan agama. Itu dia. Dengan erti kata, kalau kita seorang bapa, mesti bapa yang menegakkan agama dalam keluarga, takbir keluarga ni dengan agama. Kalau kita seorang suami, maka jadi suami yang menegakkan agama dalam keluarga dan takbir keluarga itu dengan agama. Dan kalau kita seorang besar, pegawai besar, menteri dan sebagainya, Perdana Menteri dan sebagainya, mesti menegakkan agama dalam negeri, dalam negara, takbir negara itu tadi dengan agama. Itulah tujuan dan peranan yang kedua. Yang ketiga, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basirah. Ini yang paling berat di antara yang berat. Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendatangkan kita dekat dunia ini ialah untuk kita ni melaksanakan segala amanah-amanah yang diamanahkan ke atas kita. Selaku bapa dia ada amanah, selaku suami dia ada amanah, selaku guru dia ada amanah, selaku imam dia amanah, selaku JKKK ada amanah, semua ada amanah. Yang mana amanah-amanah itu nanti mesti akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'yah. Ini yang paling berat di antara perkara-perkara yang berat dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Sampai masa, sebab tu tadi saya dijemput makan pergi rumah orang kaya, tuan. Ya, dia ajak makan, saya pun makanlah. Makan bersama-sama mereka. Panjang makan tu berbual, bersembang lah, tuan. Lalu saya kata, betul lah Nabi kata. Bila Nabi kata, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya darul amal, wal akhiratu darul jaza. Dunia ni tempat kita nak beramal.
Dunia ni tempat kita nak bertanam. Kalau tak bertanam, kita jangan mimpi nak kutip hasil dia. Apa yang kita tanam, saya kata, maka itulah biasanya yang kita dapat. Kita tanam sawit, maka hasilnya sawit. Kita tanam pisang, maka hasilnya pisang. Takkan berlaku orang tanam pisang, dia nak tuai hasilnya rambutan. Tak berlaku. Begitu juga orang tanam sawit, dia takkan tuai hasilnya durian. Sawit dia tanam, dituai insya-Allah sawit. Rambutan ditanam dan sebagainya. Cuma kadang-kadang pokok rambutan ini, pokok durian ni dia gemuk, saya kata. Kadang-kadang dia gemuk, tapi belum dapat hasil. Selai demi selai daun diluruh, sedahan demi sedahan dahan direput, dia mati sebelum mendatangkan hasil. Kerana ada musuh, benah-benah ulat-ulat yang merosakkan tanam-tanaman itu. Sebegitulah kita manusia, kita bimbang, hasad, riak, ujub, takbur yang ada pada diri kita akan merosakkan tanam-tanaman kita. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ni jambatan untuk orang cari kebahagiaan hidup akhirat. Jambatan ni, bila orang dah selamat meniti satu-satu jambatan, dia selamat meniti, orang takkan buka jambatan ni sekeping-sekeping. Selamat dia meniti, maka jambatan itu akan ditinggalkan. Dengan erti kata, samalah manusia ni apabila dia berpindah daripada satu alam ke satu alam yang lain, maka alam yang ada dekat dunia ni, rumah ke kemewahan-kemewahan, semua akan ditinggalkan. Kalau dia tak guna masa hidup di dunia, amat rugi. Sebab itu, sempena kita berada dalam bulan Muharram, tuan-tuan, hari ni malam ke-13 daripada Muharram, kalau tak silap saya. Kalau tak silap saya, malam ke-13 daripada Muharram. Baru beberapa hari kita tinggalkan Muharram. Di mana manusia ini dipaksa oleh Allah Ta'ala untuk hidup pada 5 alam. Suka tak suka, alam yang pertama manusia dipaksa oleh Allah Ta'ala untuk hidup di alam roh. Duduk di alam roh. Kemudian manusia dipaksa oleh Allah Ta'ala untuk hidup di alam rahim. Perut ibu-ibu kita semua sekali. Sekitar 9 bulan, 10 hari kita duduk dalam perut mak-mak kita, maka kita dipaksa keluar daripada perut mak kita. Maka hiduplah kita di alam nyata yang ada pada hari ini. Ada orang leka, ada orang tak perasan, ada orang buat tak erti je. Bahawa hidup kat dunia ini tempat untuk dia beramal tadi. Selepas daripada itu, semua manusia ni, kita yang ada ni akan dipaksa oleh Allah untuk pindah ke alam yang ketiga, hijrah ke alam yang ketiga, iaitu ke dalam alam kubur. Siapa rasa yang ramai-ramai ini dia tak masuk kubur, angkat tangan. Semua rasa saya percaya akan masuk kubur satu masa, satu ketika nanti. Alam yang keempat, kita masuk dalam alam kubur, alam barzah. Dan alam yang kelima, kita akan dimasukkan oleh Allah, dipindah oleh Allah, sama ada masuk ke dalam syurga ataupun masuk ke dalam neraka Allah. Itu kesudahan bagi manusia itu tadi. Sebab itu sebelum kita berhijrah, kita pindahkan diri kita daripada satu alam kepada satu alam yang lain, kena pindah ke sikap kita ni daripada tak yakin kepada Islam kepada yakin kepada Islam. Kita baca sejarah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yahruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahim. Ayat ke-100 daripada surah An-Nisa. Allah kata apa? Siapa yang berhijrah pada jalan Allah, nescaya dia akan dapati di atas muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Itu jaminan Allah Ta'ala. Siapa yang keluar daripada rumahnya untuk berhijrah pada jalan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba dia mati sebelum sampai ke tempat yang ditujunya.
maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah bahawa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini turun tuan-tuan rintitan seorang sahabat yang bernama Damrah bin Jundab. Ketika Nabi nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, Damrah ini dia cacat. Dia lumpuh. Walaupun dia cacat, walaupun dia lumpuh, dia sama nak pindah dengan Nabi juga. Itu orang zaman dulu, hebatnya sahabat zaman dahulu. Kita akan cerita bab hijrah hari ni tuan. Biasa ceramah hijrah ni dia pendek tuan. Saya biasa mula kalau pukul 7.20, habisnya 9.20 tuan. Itu pun kalau tuan-tuan nak dengar, kalau tak kita habiskan separuh jalan aja. Tahun depan sambung lagi tuan-tuan. Okey. Nak kupas cerita tentang hijrah. Apa pengajaran yang kita nak ambil daripada peristiwa hijrah ni? Bukan sekadar cuti. Kalau di Johor, ma'al hijrah, tahun baru hijrah ni cuti. Di Selangor saya tak perasan cuti tak cuti. Cuti juga Alhamdulillah. Tuan-tuan, di Bali pun orang kita cuti juga tuan-tuan. Pelik orang kita ni tuan. Macam mana saya pun tak faham kadang-kadang. Jadi kita balik pada Damrah ini dia cacat. Dia lumpuh tuan-tuan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak hijrah daripada Mekah ke Madinah. Damrah ni nak turut sama. Tiba-tiba dalam separuh perjalanan dia jatuh sakit lalu menghembuskan nafas yang akhir. Tak sampai tempat yang dituju. Maka turun ayat ini, maka dah ada pahala di sisi Allah. Ayat ini menjadi sandaran para alim ulama. Seseorang kalau dia nak buat baik, belum sampai matlamat, belum sampai yang diingini, tiba-tiba dia mati, pahala dah ada dah. Itu sandaran dia. Macam kita bekerja berjuang untuk tolong agama Allah, nak letakkan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai, tinggi. Kita nak laksanakan hukum agama Islam, belum sempat terlaksana kita mati, pahala dah ada dah. Itu untungnya orang dalam pada mana orang hidup melakukan kebaikan-kebaikan di atas muka bumi Allah. Persoalannya, saya bertanya kepada orang, kenapa Nabi nak, orang Arab ni nak bunuh Nabi? Apakah Nabi Muhammad berhijrah ni sebab apa Nabi Muhammad hijrah daripada Mekah ke Madinah? Tempat lahir dia. Nak pindah daripada Mekah ke Madinah. Bukan kerana Nabi pukul anak orang, mereka nak bunuh Nabi. Mereka nak seksa Nabi. Mereka nak pulaukan Nabi. Sampai dipahamkan Nabi pernah dipulau dalam pada mana nak memenangkan agama Allah. Selama 2 bulan kira-kiranya Nabi dikepung, tidak diberi makanan. Nabi hanya makan pucuk-pucuk pelepah tamar. Kita ada kena macam ni dalam nak tolong Islam. Apa yang Nabi buat? Bukan Nabi nak ambil harta orang, tetapi nak menangkan Islam. Kita dalam berjuang untuk tolong agama Allah ni, apa yang kita terima? Hatta kita baca sejarah seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Arid. Dalam mana nak memperjuangkan agama Allah, nak memenangkan agama Allah, Khabbab ini diseksa. Sayyidina Umar tanya Khabbab, apa yang kamu terima masa kamu bekerja untuk tolong agama Allah, nak memenangkan agama Allah? Khabbab buka baju dia. Buka baju dia, ditunjuk belakang. Dia tunjuk kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tengok tubuh Khabbab ni tuan-tuan, hancur. Kata Khabbab, pedang dibakar sampai merah menyala. Dibakar pedang ini sampai merah. Setiap kali pedang ini dibakar merah, diletak di atas kepala aku, kata Khabbab, disagat, ditarik berulang-ulang kali. Sampai tanggal isi bubun kepalaku. Sampai tanggal isi bubun kepala ni tinggal tengkorak, kesan-kesan tu ada. Diikat kaki dan tangan aku, dipanggang di bawah api yang menyara, marak menjulang. Memasakkan isi pinggang aku ni, diikat kaki dan tangan, dipanggang di bawah api yang menyala, marak menjulang, sehingga memasakkan isi pinggang aku. Lalu menitis air daripada pinggang-pinggang aku, memadamkan api yang membakar aku, wahai Umar. Sebab aku berhenti berjuang untuk memenangkan agama Allah. Tidak sama sekali, wahai Umar.
Itu zaman para sahabat. Dibakar dengan besi, dicocok di peha dia sampai tembus, merintih sahabat-sahabat. Apa yang mereka buat? Bukan mereka minta harta, bukan mereka curi harta. Itulah pengajaran. Zaman Nabi mereka nak bunuh Nabi Muhammad ni bukan kerana Nabi ambil harta orang. Tuan, Nabi bukan jenis kapu sampai kadang-kadang duit karen sampai 20-an 22 juta. Nabi tak sampai ke tahap tu. Tuan, Nabi tak ambil harta orang. Nabi tak pukul bini orang dan sebagainya. Nabi tak buat jahat, tapi mereka nak bunuh Nabi sebab apa? Tidak lain dan tidak bukan mereka nak bunuh Nabi ni tuan-tuan dengan tujuan Nabi Muhammad wafat, Islam tidak akan berkembang di atas muka bumi ni. Dulu skema dia macam tu. Sekarang Nabi dah tak ada tuan-tuan. Orang nak bunuh Islam ni macam mana tuan-tuan? Sekarang ni orang nak bunuh Islam macam mana tuan? Habis kuliah-kuliah tutup tuan-tuan. Tak benar orang beri kuliah-kuliah agama. Kaedah sama aja, cuma cara berbeza. Apa matlamat orang tahan orang daripada menyampaikan agama Allah? Supaya orang tak faham. Cuma dulu yang buat itu kafir laknatullah. Sekarang ni yang buat ni, yang hina, yang halang Islam ni kebanyakan daripada orang yang mengaku Islam. Sebab itu kalau tuan-tuan buka dalam kitab Mu'allim fi Tariq, batu-batu penghalang kepada orang-orang yang bekerja untuk agama Allah ini. Nabi kata dalam kitab itu, musuh orang yang berjuang untuk agama Allah ni, kata Nabi ada 5 musuh. Yang pertama kata Nabi, musuh orang-orang Islam itu kata Allah adalah orang-orang Islam tetapi yang hasad kepada mereka. Betul tak betul tuan-tuan tengok. Mutaakhir hari ni tuan-tuan. Siapa yang rajin buka dalam YouTube tengok dan sebagainya, ada seorang Perdana Menteri Afrika Utara, dia bercakap dekat Perak. Kita takkan sekali-kali melaksanakan hukuman hudud di Malaysia ni walaupun dia datang daripada Allah, kerana dia sudah tidak relevan, tidak sesuai dengan keadaan semasa. Udara disedut udara Allah. Akan ke kurang hajar nama tu, biadabnya nama tuan. Kalau tak nak, jangan ambil udara, jangan sedutlah udara Allah, baru ragat. Kita nak tengok berapa lama dia boleh hidup, agak-agak. Tak. Yang pertama kata Nabi, musuh Islam ni ialah orang Islam yang hasad kepada orang Islam. Satu, bukan orang kafir. Tuan-tuan tengok mutakhir ni, saya ngajak agama ni tuan dah 23 tahun lebih dah tuan. Belum ada seorang pun kafir datang jumpa saya, warning saya, jangan buat benda ni, jangan begini. Tak ada lagi. Yang banyak sekali halang ialah yang sama warna kulit dia, yang sama mengaku Allah Tuhan dia. Itu yang nombor 1. Sampai saya terpaksa berkata apa? Bila dia kata masalahnya, saya kata kalau saya guru agama, saya tak boleh ngajar dekat masjid, saya tak boleh ngajar dekat surau, mana saya nak ngajar? Tak pekong, saya kata. Saya cakap terang. Nak ngajar kat tak pekong, kui-kui Hindu ke saya guru agama? Nak ngajar kat mana? Masjid surau lah. Kalau tak boleh, nak ngajar kat mana? Saya kata, tak pekong ke? Berat muka dia. Lalah dia kata masalahnya awak ngajar ni awak ngentam orang. Saya kata memanglah kita ngentam orang, nak berapa ngentam beruk? Beruk tak masuk neraka, yang masuk neraka ni orang. Kalau beruk masuk neraka, aku hentam beruk. Betul tak betul? Tuan-tuan fikir sendiri. Boleh kita pergi kat beruk, engkau dah tua beruk, tudung tak pakai, engkau jadi beruk apa? Boleh cakap gitu. Beruk kata engkau gila lah, aku pun beruk lah kata dia. Mana aku nak pakai kan? Ya, dia kata itu je tuan. Tuan-tuan tengok keadaan-keadaan manusia hari ni. Saya kata beruk. Dia kata masalahnya awak hentam orang kena gini. Saya kata, tuan ambil limau, tuan sapu dekat tangan tuan. Kalau tangan tuan tidak luka, tuan-tuan takkan rasa pedihnya. Tapi kalau tuan-tuan punya tangan luka, tuan-tuan akan rasa pedihnya limau. Bukan sial limau yang ada tuan, saya kata, tetapi luka yang dah ada dekat tangan tadi. Dah ada luka yang ada kat tangan. Dia kata apa? Okeylah, kamu boleh ngajar agama, tetapi yang ni jangan cakap, yang ni jangan bercakap, yang ni jangan bercakap. Mana boleh jadi? Nabi ngajar cerita tentang syurga, Nabi ngajar juga cerita tentang neraka. Tuan-tuan, sebab itu kita kena bercakap juga tentang benda-benda ni. Orang suka ke orang tak suka, itu nombor 2 cerita. Macam pagi tadi saya cakap dekat section 7, tuan-tuan. Saya cakap di section 7, kita baca Quran sejarah Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman ni saya kata dia punya kaya, lantai istana dia berlian. Kalau fikir rumah kita lantai istana berlian, tuan-tuan agak apa jadi kita ni? Nabi Sulaiman tak sombong. Kita lantai saya reject RM30 sekeping, kadang-kadang sombong, maintain dulu kini selama-lamanya, kata saya. Kan? Nabi Sulaiman tak sombong, lantai istana dia berlian. Satu hari dia bawa negeri dijajah, dia lawan bawa kuda dia, tuan-tuan, dia dengar suara semut arah kepada bala tentera. Masuk kamu ke dalam sarang. Sebentar lagi tentera Sulaiman akan lalu, dia akan menginjak kamu dalam keadaan dia tidak menyedari. Nabi Sulaiman dengar suara raja semut tertitah kepada bala tentera. Nabi Sulaiman tersenyum. Tuan-tuan fikir apa pentingnya Nabi Sulaiman nak dengar suara semut? Apa pentingnya Nabi Sulaiman nak dengar suara semut? Cuba fikir betul-betul. Dia kecil rendah. Nabi Sulaiman lantai istana berlian. Suara semut dia dengar. Orang kita hari ni, dia nak buat GST, dia tanya tak orang bawah? Rintihan orang bawah tahu tanya tak? Kena orang bandar ni dia faham. GST ni apa dia faham. Orang kampung hapah pun tak faham. Dia termenang. Saya kata GST ni makna dalam bahasa Melayu, geng songkok tinggi. Tengok saya kata, ya ke Ustaz? Tak, dia kata tak, bukan, salah saja main-main. Habis Ustaz, gigit sampai tulang. Ya ke Ustaz? Gigit, S sampai T tulang. Ya ke? Tak, saya kata government service tax. Tahu tak? Apa tak faham? Ini masalah. Dia tahu, ini yang jadi masalah orang kita ni tuan. Nabi Sulaiman walau dia kaya, dia prihatin kepada rakyat yang di bawah. Agaknya kita hari ni boleh fikir tak? Orang kampung tahu tak agak-agak? Ini masalah kita tuan. Kita masuk cerita tu kan tak habis tu. Yang kedua kata Nabi, musuh kepada orang Islam ni kata Nabi, musuh orang Islam ni kata Nabi ialah orang munafik yang benci dia. Orang munafik benci dia. Munafik sama sembahyang, sama puasa, haji, dia lebih hebat lagi. Kita sembahyang sunat subuh sebelum subuh, dia sebelum subuh sembahyang, lepas subuh pun sembahyang. Kita sembahyang sunat asar sebelum asar, dia sebelum asar sembahyang, lepas asar pun sembahyang. Ini kadang-kadang masalah kan. Tapi dalam masa yang sama, dialah yang paling kuat. Menentang kepada agama Allah, nak kepada agama Allah. Saya nak tanya tuan-tuan dulu, saya dapat maklumat masjid ni kena mangga. Siapa yang mangga? Cina ke Keling? Siapa yang mangga? Nama Melayu juga tu. Melayu boleh betul tuan. Minta maaf cakap, tapi action. Orang Melayu action, orang Jawa boleh lebih kurang itu tuan. Saya minta maaf cakap. Saya cerita baru ni bangsa Arab Quraisy. Kenapa dipanggil Quraisy? Quraisy ni dalam bahasa Melayu ikan hiu. Hebat mana bangsa Melayu tak ada cerita dalam Quran. Tapi li'ila fi Quraisy dicerita dalam Quran. Melayu sombong kadang-kadang nak mati tuan. Kita lupa kejap habis cerita. Yang ketiga kata Nabi, musuh orang yang nak kepada Islam ni kata Nabi, baru letak orang kafir. Tuan-tuan tengok selama tuan-tuan duduk dekat masjid dalam surau ni, ada tak orang kafir menentang tuan-tuan? Ada tak bagi semayang? Ada tak? Tak bagi puasa? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak bagi kuliah? Tak ada. Banyaknya orang yang ke Islam, orang munafik. Yang keempat kata Nabi, musuh orang Islam ni ialah dunia yang melekakan dia. Dunia yang melekakan tak boleh tuan-tuan. Ini jadi fitnah. Dunia ni jangan buat main, dia punya pengaruhnya tuan-tuan. Ustaz boleh terpelanting. Bukan orang biasa. Ni dunia jangan buat main. Dia tarik sikit tuan-tuan. Habis kita. Jangan main. Jaga-jaga dunia ni ujian bagi manusia. Yang keempat, hawa nafsu syaitan yang bernaung di hati mereka. Nabi Muhammad berhijrah. Mereka nak bunuh Nabi dengan tujuan, dia kata, dia buat perbincangan nak buat macam mana? Pakat. Mula-mula kata pulau. Seorang kata pulau tak guna. Kita pulau Muhammad dia buat apa? Dia buat gitu je. Kita usir dia. Diusir nanti dia sediakan pasukan tentera. Kita bunuh dia. Candangan yang ketiga setuju. Kita bunuh Nabi. Macam mana nak bunuh Nabi? Melalui 40 kabilah. Satu kabilah seorang. Sebab bangsa Nabi disebut bangsa Arab Quraisy. Quraisy ni makna dalam bahasa Melayunya ikan hiu. Ikan hiu ni kalau dia duduk dalam laut, dia boleh belasah ikan lain tak boleh nak belasah dia. Punya hebatnya bangsa Arab Quraisy ni.
Jadi dia fikir macam mana nak ganyang ni. Macam mana nak ganyang ni tuan. Dia hantar 1 batalion ke Sungai Limau. Rupa kalah juga. Semua pergi dia pakai. Itu jenis-jenis itulah tu. Hampir-hampir sama aja. Kaedah dia cuma cara berbeza tuan. Hantar. Lawan hantar dia kata nak bunuh 40 kabilah dengan 40 orang. Wakil nak bunuh. Bila mana? Mereka kepung Nabi. Nabi punya hebatnya, Nabi suruh sahabat pergi dulu. Nabi suruh sahabat pergi dulu. Pergi dulu. Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, takkan aku teramat hati nak tinggalkan kau ni? Kata Nabi, wahai Umar, pergi dulu. Tak apa, aku kenian. Itu baru betul. Rakyat didulukan. Tuan, minta mak cakap, itu baru betul. Suruh semua pergi, Sayyidina Umar pergi, tinggal Sayyidina Abu Bakar. Nabi tinggal seorang bersama dengan Abu Bakar. Jalan kenapa Nabi tak hijrah dengan Sayyidina Umar? Kalau tuan-tuan fikir Sayyidina Umar ni tuan-tuan berjalan pada waktu siang. Siapa yang nak anak jadi yatim, isteri jadi janda, sila halang perjalanan Umar. Nabi ikut aja belakang Sayyidina Umar, apa tengok-tengok, nak kena terkajang. Itu bahasa kasarnya agaklah. Kenapa Nabi tak hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar? Nak ajar kepada kita tuan-tuan di situ, Allah ajar Nabi supaya pergantungan Nabi itu bulat, padu kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kepada Allah, padu kepada Allah. Dan yang ada hari itu siapa yang pergi dekat UNICEF lagi tu tuan. Bila orang bahaskan tentang hukum boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh. Saya malam tu saya balik saya ceramah dekat seksyen 24. Saya kata apa? Orang yang duduk menumpang atas bumi Allah, kalau dia tak kenal Allah, kurang hajar, biadab, saya kata. Orang tengok apa pasal ustaz cakap macam ni. Betul? Saya datang ke rumah tuan-tuan, saya makan, minum, berjalan, berlari, berak, kencing, tiba-tiba saya tak kenal saudara makna. Okey tak agak-agak? Ketekung hajar punya ustaz datang rumah orang, berak, kencing, tidur, tak kenal kita, melampau kan? Macam tu juga kita duduk atas bumi Allah, makan, minum, berjalan, berlari, segala nikmat yang kita makan atas dunia ni kita makan, tiba-tiba kita tak kenal Allah Ta'ala. Logik ke tak logik? Kan? Kita tak kenal Allah, kita kata hukum Allah tak sesuai atas bumi Allah Ta'ala. Sesuai tak sesuai? Boleh tak tuan-tuan? Dalam kitab yang lain dia kata, manusia tidak ada alasan besok nak hari akhirat, tak nak kenal, tak nak percaya kepada Allah, tak ada alasan. Tuan-tuan tengok, budak umur setahun, dia tak kenal susu. Kita bagi dia susu, ni susu nak, ni susu, ni susu, ni susu. Umur dia setahun, dia kenal susu. Masuk 2 tahun, kita kata ni nasi nak, ni nasi, ini nasi. Umur 2 tahun dia kenal nasi. Betul tak? Umur 3 tahun, kita kata ini kereta, ni kereta nak, ni kereta. Umur 3 tahun dia kenal kereta. Habis kita duduk dekat dunia Allah, atas bumi Allah 40 tahun, 50 tahun, kita tengok pokok, bumi, bulan, bintang, matahari, siang, malam, berlaku kekuasaan Allah. Tiba-tiba kita tak kenal Allah, kita kata hukum Allah tak sesuai atas bumi Allah. Kerana masyarakat berbilang bangsa, berbilang kaum, menasabah ke tak menasabah? Kan? Ni Aziz kata hari tu, kita datang bumi Malaysia, kerajaan Malaysia buat peraturan. Wahai bukan Malaysia punya, ni bumi Allah punya. Siapa tak ikut peraturan, kerajaan Malaysia ambil tindakan, usir keluar negeri. Tak ada pasport, alah keluar. Kita datang Singapura, masuk Singapura tak ada pasport, kerajaan Singapura, alah sebab tak ikut peraturan. Kita masuk Indonesia, kalau tak ikut peraturan kerajaan Indonesia, alah kita keluar. Sebab langgar peraturan. Habis kita duduk menumpang atas bumi Allah. Allah beri peraturan, kita tolak peraturan Allah. Layak tak Allah usir kita keluar daripada bumi Allah ni agak-agak. Okey. Duk fikirlah balik. Benda yang kadang-kadang kita tak pernah nak memikirkan dalam hidup kita ni tuan. Nabi hijrah Nabi, dikepung Nabi dah keluar tadi Abu Bakar. Allah ajar Nabi supaya pergantungan bulat kepada Allah, bukan kepada Umar. Satu. Yang kedua, rupanya kawan ni kena pilih tuan. Kan? Sebab itu Abu Lais Samarkandi kata, siapa yang berkawan dengan 7 jenis manusia, kata Abu Lais Samarkandi, maka 7 lah fi'il dia. Tuan-tuan tengok siapa kawan tuan-tuan. Tengok nyeling kawan. Siapa yang berkawan dengan kanak-kanak, kata Abu Lais Samarkandi, akan jadi dia ni suka senda gurau. Betul.
Siapa yang berkawan dengan orang perempuan jahat, dia akan suka melacu, buat benda-benda maksiat, suka tangguhkan taubat. Siapa yang berkawan dengan orang kaya, kata Abu Hasan Al-Kandi, akan jadi dia dikasih, sayang, cinta sangat kepada dunia. Betul. Tuan-tuan tengok orang kaya kalau cerita apa? Ada cerita rendah-rendah ni? Tak ada. Cuma kapal terbang, helikopter kapal terbang. Cerita dia gitu, tuan. Dia kira untung, tuan-tuan. Dia tak kira yang banyak utang tu. Siapa yang berkawan dengan, dia kata, pemimpin akan jadi dia sombong ke hati. Betul? Siapa kawan dengan pemimpin akan jadi sombong. Kadang-kadang jaga je. Jaga je, bukan besar sangat. Jaga. Ataupun rebel. Jalan. Sombong ke atas. Siapa yang berkawan, dia kata dengan ahli ilmu, akan bertambah ilmu dia. Siapa yang berkawan, dia kata dengan orang ahli ibadat, akan mudah dia nak beramal ibadat. Tadi orang Terengganu tanya saya, surau ni memang macam ni ke? Saya kata memang macam ni. Ramai macam ni, tiap-tiap waktu. Saya kata, macam mana dia orang boleh buat? Saya kata, biasalah dia kawan dengan orang-orang surau. Orang surau jumpa surau kan cerita kat surau. Surau ni siapa kuliah, besok siapa kuliah, lusa siapa kuliah. Cuba tuan-tuan kawan dengan orang kaki burung terkukuh. Cerita dia burung terkukuh je tuan, kakak, kuku. Ada 3 gu ke tak apa binatang gu tu. Dia kuku 3 gu. Kalau kuku 4 gu. Macam mana awak tahu? Kita kawan dengan kaki pancing, cuka tempat pancing dia. Datang rumah saya awal Muharram, nak cari ayam hutan. Saya memang bela ayam denak, ayam hutan. Saya kata dah habis, saya sembelih, orang tangkap je, saya sembelih, saya kata ada 3-4 ekor. Dia pun cacak ayam dia sana, ayam dia kokok, ayam saya kokok. Bila ayam dia kokok, ayam saya kokok, dia kata apa? Tak sedap ayam ustaz, kokok tak sedap. Aku kata macam mana kau tahu? Ayam kokok, ayam hutan kokok, dia tak kata tak sedap. Dia bukan ayam hutan, dia orang. Tuan-tuan bayangkan manusia ni fi'il dia tuan. Kita lupakan sekejap. Nabi jalan dengan Sina Abu Bakar. Abu Bakar jalan dengan Nabi, jalan dengan Nabi. Abu Bakar jalan dengan Nabi, depan, belakang, kiri, kanan, depan, belakang, kiri, kanan. Dia pusing keliling Nabi ni. Nabi kata, wahai Abu Bakar, kenapa kamu tak jalan elok-elok, susah aku nak jalan ni. Orang kita ambil ayat daripada peristiwa hijrah Nabi, orang kita ambil ayat apa? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa la yubsirun. Ramai orang kita ambil pengajaran kat situ. Ayat pengkabur ustaz ni. Aku iyalah agaknya. Memang pun aku pun baca. Aku cakap aku baca juga. Lesen tak ada hari tu, lesen tak ada, rotek tak ada. Boleh kat depan macam mana nak baca ni? Nak lari belakang dah tak boleh. Anak murid sebelah ni, cikgu kan terror, kata dia, buatlah. Aku pun bacalah, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsir. Baca 3 kali, jalan dekat polis. Boleh tu angkat tangan, siapa angkat tangan? Boleh tu kata jalan. Anak murid saya kata, cikgu, ustaz, kenapa boleh tak tahan? Aku mana tahu. Tuan-tuan nak buatlah. Kalau lesen tak ada, rotek tak ada, buatlah. Kena tahan, jangan cari aku. Sial punya ustaz ni, tak mujarab ilmu. Baru ni ada orang datang jumpa saya, tanya, ustaz kalau nak anak, ustaz kata dia, respi. Ni jangan pula tanya aku banyak-banyak kan. Ada tanya durian musangking ke, durian apa ke ustaz? Ada ke tanya gitu. Dia kata, ustaz kalau nak anak, dia kata senang aja ustaz. Saya kata macam mana? Ambil biji durian, makan biji durian. Dia kata nak buat apa? Siapa yang makan? Orang lelaki makan 7 biji, orang perempuan makan 7 biji. Selawat 7 kali, buat 7 hari, kata dia. Saya kata, bang, anak saya 8 tau. Kalau saya makan ni, berbelah-belah anak saya setelah berjarai. Dia kata. Tapi dia kata dia ajarlah tak. Ustaz, kalau ada orang tanya nanti ustaz ajarlah. Ini saya nak kongsi-kongsi ilmu. Sebab dia kandungan ni begini-begini. Wallahualam. Kalau tuan-tuan nak cubalah tuan. Melambat anak. Ada rezeki dapat tuan anak insya-Allah. 7 biji, dia kata makan 7 hari, 1 kali makan 7. Bini makan 7, laki makan 7. Habis nak makan mentah ke ustaz? Aku gila kau tak nak makan mentah, rebuslah dulu. Itu selingan aja tuan. Nabi masuk.
Jalan dengan Abu Bakar. Bila Nabi jalan dengan Abu Bakar ni, depan, belakang, kiri, kanan, depan, belakang, kiri, kanan. Nabi kata, Abu Bakar, kamu tak boleh jalan elok-elok ke? Aku nak jalan susah ni, kata dia. Kita baca sejarah ni. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, di saat aku berada di hadapan kamu, aku dapati, aku rasa musuh akan datang bunuh kamu dari arah belakang. Aku lari ke belakang. Kalau anak panah ni dia sampai, ya Rasulullah, dia kena aku dulu, ya Rasulullah. Tuan-tuan tengok sayangnya kepada sahabat. Nampak? Sebelum tu Nabi hijrah, tuan-tuan, yang tunjuk jalan Nabi seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Abi Uraikid. Itu takkan kita tak faham tentang tahlusiasi, boleh tak kerjasama dengan orang bukan Islam? Nabi hijrah tadi Abdullah bin Abi Uraikid yang tunjuk jalan Nabi ni tadi, tuan. Kadang-kadang kita tak faham. Kerjasama untuk memenangkan agama Allah, nak letak al-Islamu ya'lu wala yu'la alai, tak ada masalah. Nak menangkan Islam. Tuan-tuan, orang nak tolong kita, tuan-tuan bawa perahu sampai dekat tengah-tengah lautan, tiba-tiba karam dan nak mati dah, lemah. Tiba-tiba lalu satu bot di atas, ditarik tangan kita. Kita tengok DAP, dap. So, selamat tinggal, kita cempak. Tak apalah, nak hidup ke nak mati, saya duduk laut. Bangang nama dia dalam bahasa kasar. Naik dulu, baru cerita kemudian. Selamatkan dulu diri, baru atur strategi lain. Kan? Orang nak tolong Islam tak ada masalah, tuan. Kan? Kalau hari ni orang Islam tak nak sendiri tolong Islam, zaman Nabi pun itu juga hijrah Nabi. Abdullah bin Abi Uraikid tunjukkan jalan Nabi. Abu Bakar kata, tak nampak, kata aku dari depan, aku lari. Bila aku berada depan, aku rasa musuh akan datang bunuh kamu dari arah kiri. Aku lari ke kiri, supaya kalau anak panah ni sampai, ya Rasulullah, dia kena aku dulu, ya Rasulullah. Dia tak kena engkau, ya Rasulullah. Tuan-tuan tengok hebatnya Nabi. Di saat aku berada di kiri, aku rasa musuh akan datang panah kamu dari arah kanan. Aku lari ke kanan, supaya kalau anak panah ni sampai, dia kena aku dulu, ya Rasulullah. Dia tak kena engkau. Tuan-tuan tengok betapa sayangnya Nabi Abu Bakar kepada Nabi. Kita hari ni bukan nak sayang batang tubuh Nabi, bukan lagi dah. Kita nak sayang, tuan-tuan, bukan nak kasih batang tubuh Nabi. Batang tubuh Nabi tak ada lah. Kalau kita sayang Nabi, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ikut ajaran Nabi. Kalau kita sayang Nabi, cinta Nabi, sunnah ajaran Nabi, ikut. Kita tak ambil itu, tuan-tuan. Sebab itu besok tuan-tuan tengok selang 2 bulan lagi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, dah masuk Rabiul Awal, tuan-tuan tengok dah. Kalau di Johor, tuan-tuan, sampai Rejab, 27 Rejab sambut mulut Nabi. Berapa bulan? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadi Awal, Jamadi Akhir, Rejab, 5 bulan, 5 months. 5 bulan sambut mulut Nabi. Oh, sayang Nabi, sayang. Takkan kita tak baca sejarah? Bila sambut mulut Nabi ni 5 abu, tuan-tuan ingat tak sejarah 5 abu? Abu mana idaman kalbu? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Sufyan, Abu Bakar. 5 abu ni. Abu mana? Abu Jahal sambut Nabi lahir, sembelih 100 ekor unta. Surah Ar-Rahman, bila Nabi lahir sembelih berapa ekor unta? Aku nak tanya kejap. Abu Jahal mati nak Nabi lahir 100 ekor unta. Sayang Nabi, tuan-tuan. Tapi bila Nabi ajak kepada Islam, dialah orang yang paling maintain dulu, kini dan selama-lamanya. Mati Abu Jahal, masuk neraka. Abu Lahab, Abu Talib tuan-tuan ingat tak sayang Nabi? Dia bela Nabi, dia kasih Nabi daripada kecil. Tapi sayang Abu Talib hanya sayang batang tubuh Nabi, dia tak sayang agama yang dibawa oleh Nabi. Abu Talib mati masuk neraka, tuan-tuan. Kita baca sejarah. Abu mana lagi? Abu Sufyan. Sayang di penghujung, tapi Abu Bakar lah Abu yang paling sayang Nabi, ikut ajaran Nabi. Bila Nabi kata beriman, Abu Bakar beriman. Dia kata gitu sekali sayang kepada Nabi. Kan? Sampai jalan ke depan belakang, dipendekkan cerita, Nabi sampai ke Gua Sur. Nabi masuk sampai dekat Gua Sur ni, tuan-tuan. Nabi masuk, Abu Bakar pun masuk. Abu Bakar sumbat lubang-lubang ni, tutup lubang kalajengking. Pada ketika tu Allah utus labah-labah dan burung merpati. Ya, kita baca, tuan-tuan tengok, kalau lambang hijrah tu gambar labah-labah lah, tuan. Gambar labah-labah, sarang labah-labah. Nak ceritakan kepada kita bagaimana labah-labah. Dia buat sarang, dia anyam sarang, burung merpati duduk bertelur ke atas tu. Kenapa Allah tak letakkan gajah? Kalau letak gajah kan senang. Duduk ke atas, nak apa? Sepak. Nak apa? Sepak kan. Dinosaur kedua ekor ke? Okey lah tu. Kenapa letak labah-labah?
Kenapa letak labah-labah? Kenapa letak burung merpati? Tuan-tuan tengok serangga yang halus, binatang yang kecil, buat sarang dekat situ. Bila golongan musyrikin lalu, kalau Muhammad masuk, tentulah sarang labah-labah ni koyak. Soalannya, kenapa labah-labah yang kecil? Kalau labah-labah yang kecil pun tuan-tuan nak tolong agama Allah, nak tolong Islam, kita yang nama manusia hari ni tak nak tolong Islam, tuan-tuan. Malu kita lah, tuan. Baik jadi taik labah-labah lah, tuan. Minta maaf cakap. Apa yang kita buat? Kita sembahyang, kita puasa, pergi masjid, pergi surau ni, tuan. Banyak kita buat ni benda untuk tolong diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Right. Jadi apa yang kita buat untuk tolong agama Allah? Kalau tuan-tuan fikir sekejap, apa yang kita buat untuk tolong agama Allah? Apa yang kita lakukan hari ini yang kita nak bangga? Tuan-tuan buka dalam surah Shaf, Allah ajar itu. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabil. Sukakah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Baca tuan-tuan. Labah-labah anyam sarang. Burung mati duduk bertelur ke atas tadi. Bila lalu tadi dia kata kalau Muhammad ni masuk dah tentulah sarah labah-labah ni koyak, burung ni tentu lari, tuan. Ada satu binatang lagi, tuan, masa ketika itu dalam kitab lain kata cicak. Labah-labah, burung pati, cicak. Cicak ni duduk dalam bising. Sampai hari ni malam Jumaat mampu cicak kena kejar. Atas alasan cicak bocorkan rahsia Nabi. Itu zaman tu. Sampai hari ni bangsa cicak tu kena bunuh. Itu zaman tu. Zaman sekarang, yang jenis rosakkan Islam ni, apa pasal kita tengok tak ada kata apa? Zaman sekarang, yang jenis rosakkan Islam ni, apa pasal tak ada kata apa, tuan? Tuan-tuan tengok yang kena bunuh baru ni, tuan. Yang kena bunuh ni, tuan. Saya tertarik kepada apa yang disebutkan oleh Sayyidina Ali dah, tuan. Sayyidina Ali dia kata apa? Siapa yang nak selamat hidup di dunia, siapa yang nak selamat hidup akhirat, Sayyidina Ali kata apa? Dia mesti himpunkan dalam diri dia, kata Sayyidina Ali, 6 perkara. Kalau tidak, dia bohong, kata Sayyidina Ali. Yang pertama, kata Sayyidina Ali, dia mengenal Allah Ta'ala, lalu dia menunaikan hak-hak Allah. Kita ni abdi Allah. Kita ni bukan pekerja. Kita bukan rakyat. Abdi. Tunai. Kenal Allah, dia tunaikan hak Allah, kata Sayyidina Ali. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, dia mengenal syaitan, dia menentang syaitan. Lawan syaitan. Kenal syaitan, dia tentang syaitan. Yang ketiga, dia kenal kebenaran. Dia ikutlah kebenaran. Dah kenal kebenaran, maka ikutlah kebenaran. Berapa ramai orang yang tahu kebenaran tetapi tak nak ikut kebenaran. Tuan-tuan tengok hutang negara. Belum cerita berapa juta lagi. Berapa bilion. Riba dia berapa banyak. Ada orang ambil kisah? Ada. Nak cakap ada hari ni, tuan. Hari ni macam mana? Orang kita macam tepu lah, tuan. Orang tanya soal masalah kenapa yang sana kena bunuh ni, pegawai penguasa agama. Tuan-tuan tengok yang baru ni berlaku kat Seramat, tuan. Subhanallah. Kan? 3 orang, 3 mayat yang digali nak buat lebuh raya, tuan. Digali mayat kubur tu, tuan. Wangi bau dia. Kain kapan dia putih melepak macam belum kena tanah lagi, tuan. Bersih, tuan. Tanya kenapa? Khabarnya dia ngajar Al-Quran dan dia tak pernah, dia buat kerja untuk tolong agama Allah. Dia tak pernah ambil upah. Khabarnya dengar cerita kita. Wallahu a'lam dah. Di Batu Pahat hari tu satu kes kita. Dia jual goreng pisang. Khabarnya tengah jual goreng pisang ni, masuk waktu aja tutup warung, pergi semayang. Benda kita nampak mana? Tuan-tuan tengok pula yang berlaku dekat Filipina. Topan Haiyan. Dalam masa berapa minit, berapa saat, tuan? 10,000 lebih mati. Ini keagungan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tunjuk kepada kita ni. Kadang-kadang kita tak nak ambil pengajaran daripada itu. Itu masalah dia. Nabi baring, umat Nabi duduk dalam, dia baring. Yang ketiga siapa kata dia? Nabi kata, yang kata Sayyidina Ali, dia kenal kebatilan, dia menentang kebatilan. Yang ketiga. Yang kedua, dia kenal syaitan, dia menentang syaitan. Yang ketiga, dia kenal kebenaran, dia ikut kebenaran. Yang keempat, kata Sayyidina Ali, dia kenal kebatilan, dia tentang kebatilan. Mana haram, dia tentang. Yang mana tak betul, dia tentang. Ini orang yang nak masuk syurga. Yang kelima, kata Sayyidina Ali, dia kenal dunia, lalu dia ambil dunia ni sekadarnya aja. Ambil dunia, jangan tak ambil. Ambil dunia, tapi sekadar. Yang keenam, kata Sayyidina Ali, dia kenal akhirat, lalu dia kejar kebahagiaan hidup akhirat. Dia kejar. Kebahagiaan akhirat ni dia kejar. Dunia ni tak ada benda pun, tuan-tuan, yang kita kejar macam nak gila. Kadang-kadang sampai gila, tak ada apa pun. Nothing. Tuan-tuan tengoklah nanti saya kupas kejap lagi. Ni belum start, baru mukadimah.
Saya tak tahu Haji Makno jemput saya kalau ceramah ni, bila ceramah, kuliah dengan ceramah tak sama tuan. Kuliah biasanya 1 jam, ceramah 2 jam, 2 jam setengah tuan. Saya tak tahu Haji Makno jemput saya. Nasib dah tuan-tuan. Sambung balik soalan tadi. Nabi masuk. Bila Nabi masuk dengan Abu Bakar tengok Nabi baring atas batu tuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baring di atas batu. Tuan-tuan bayangkan seorang Nabi, Rasul, Habibullah baring atas batu. Kita okey tak agak-agak? Okey tak agak-agak? Agak-agak boleh tidur atas batu. Kalau pemimpin sekarang ni, yelah, saya dekat Shah Alam hari tu main badminton tu, section 7 tu, ada seorang budak muda tuan. Dia tanya saya, kenapa hari ni orang tua-tua Ustaz, payah sangat nak pergi masjid Ustaz? Asyik nak karaoke, nak berdangdut. Berkaraoke, nak berdangdut. Saya kata, banyak nak cerita ni. Saya kata, tapi kalau nak cerita mudah, kita tengok pemimpin lah. Kalau lah dekat Malaysia ni kata sekaya, awak bayang, cuba awak bayang. Saya kata, cuba awak bayang. Bayang apa Ustaz? Cuba awak bayang. Hari Ahad, kita minta Al-Fadhil Ustaz Najib Hasan Hasin beri kuliah, meniti titian syirat. Agak-agak okey tak? Malam Isnin kita jemput Ustazah Syarizat Abdul Kasim beri kuliah, tajuk dia di Padang Mahsyar. Agak-agak okey tak? Rakyat Malaysia ni buka TV, dia baca ayat Quran, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Baca ayat Quran, tuan-tuan bayangkan Ustazah Syarizat Abdul Kasim baca ayat walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ustazah Syarizat pun kupas, kami jadikan isi neraka Jahannam itu terdiri daripada jin dan manusia yang sifat dia lahum qulubul la yafqahuna biha, yang ada hati tapi sayang tak fikir ayat-ayat Allah. Agak-agak okey tak? Masalah apa nak pening, saya kata. Tengoklah dandut macam mana, saya kata. Balik soalan. Nabi masuk, Nabi baring. Nabi baring atas, Abu Bakar tengok Nabi baring atas batu ni, dia rasa kesian tuan-tuan. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, sila letak kepalamu yang mulia atas riba kaki aku ya Rasulullah. Tuan-tuan tengok. Nabi Abu Bakar minta Nabi baring atas kaki Abu Bakar. Sila letak kepalamu yang mulia ya Rasulullah atas riba kaki aku. Tuan-tuan, Abu Bakar ni siapa? Sahabat Nabi. Abu Bakar ni siapa? Bapa mertua Nabi. Siapa yang ramai-ramai hari ni berani tidur atas kaki bapa mertua dia? Angkat tangan. Aku nak tengok, cuba tengok. Berani tak berani? Agak-agak boleh tak tidur lagi? Macam Tuan Makno mungkinlah boleh balik tidur atas kaki bini ni. Datuk agak-agak dapat lagi tu. Balik rumah, darling, Ustaz suruh tidur atas kaki peha dia. Agak boleh? Agak-agak. Aku silap raya kena terajang kita tuan. Ini kasih sayang. Sebab itu tuan-tuan, saya ditanya dalam satu siri forum perdana buat tentang hijrah. Ditanya saya, Ustaz, kenapa hari ini orang muda tak nak pergi masjid? Orang muda tak nak pergi surau. Payah sangat orang nak pergi masjid, pergi surau. Kenapa Ustaz? Saya kata, apa yang awak nak pelik? Sebelum saya jawab kenapa orang muda tak pergi surau, awak beritahu saya berapa ramai orang tua yang pergi masjid, pergi surau. Rumah dah kata pergi, kubur dah kata mari, pun payah juga. Betul tak betul? Tengoklah tuan-tuan, hari ni mutakhir kawasan bandar. Saya beri baru ni tuan, tempat saya kuliah di Muar, di Paik Sulong tuan. Satu masjid tu tuan-tuan, di Paik Sulong tu, jejak daripada dinding ke dinding tuan-tuan. Punya ramainya. Kawasan-kawasan bandar. Bila pergi kawasan kampung, datangnya tuan-tuan, camah Ustaz, camah. Aku datang tengok lebih kurang 15 orang kan. Camah 2 jam setengah kan. 15 orang. Tapi bila tengok orang terdengar, senang kata. Ya. Kampung tuan-tuan tengok, masjid gede tu. Muka besar masjid, tak ada orang. Nabi baring atas kaki Abu Bakar. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli.
Mahyang kamu kata Nabi seperti mana kamu lihat aku semayang. Nabi semayang dulu tuan-tuan. Sahabat tengok Nabi semayang. Kalau kita mak bapak tak semayang, anak nak tengok siapa semayang? Mak bapak tak reti nak tutup aurat. Pemimpin Perdana Menteri Afrika Utara, bini dia mana ada pakai tudung? Rakyat nak tengok siapa pakai tudung? Tuan-tuan, tell me. Betul tak betul? Tuan-tuan fikir sendiri. Tengok hari ni suasana ni betul tak betul tuan-tuan? Kan? Nabi kata gitu. Nabi semayang dulu. Sahabat tengok Nabi semayang. Kita mak bapak tak semayang. Anak nak tengok siapa semayang? Kan? Tadi pagi saya cakap juga tuan dalam kuliah kitab Matan Arba'in. Hadis yang ke-20. Yang aku faham tu. Kita panjang lagi cerita. Sampai Nabi baring atas kaki Abu Bakar. Boleh kita agak-agak tidur atas kaki bini kita hari ni. Mutakhir ni agak-agak ada can. Masa dulu bercinta kan main macam nak putus pinggang dipeluk. Sekarang hasib wah. Tengok wahal kasih sayang tak ada masalah. Kasih sayang suami isteri kan tak ada masalah. Asal jangan over sangat dah lah. Bini kita, laki kita. Okey dah tu. Nabi baring atas kaki Abu Bakar. Abu Bakar ni tengok Nabi dia nak tidur tuan. Abu Bakar tak sedar. Lubang kali jengking. Bawah tempat duduk Abu Bakar ni ada lubang kali jengking. Yang jengking ni nak keluar tak boleh tuan-tuan. Nak keluar tak boleh. Ada kaki Abu Bakar. Nak keluar tak boleh. Lalu disengatnya kaki Abu Bakar. Disengatnya kaki Abu Bakar. Abu Bakar rasa sengatan kala jengking yang menyengat amat menyakitkan tuan-tuan. Sedang mana dia tengok Nabi SAW lena tidur di atas kaki dia. Abu Bakar menahan kesakitan tuan-tuan. Tak mau kaki dia bergerak. Tak mau ganggu tidur Nabi. Tuan-tuan bayangkan macam tu sayang di Nabi. Tak bergerak, kengat kali kedua, sengat kali ketiga. Abu Bakar menahan kesakitan, menggigil batang kaki dia. Jangan sampai kaki dia bergerak tuan-tuan, supaya Nabi tidak terjaga dari tidur. Ini sayang dia kepada Nabi. Kita bukan nak jaga batang tubuh Nabi lagi hari ni. Yang kita nak jaga sunnah ajaran Nabi. Ada kita buat macam tu. Yang kita nak jaga bukan nak jaga batang. Tak payah action lah tuan-tuan nak kata kita ni hebat. Sayang Nabi. Beza dengan para sahabat. Tuan-tuan tengok. Dalam setengah kitab kata tuan-tuan 9 kali sengatan kala jengking menyengat kaki Abu Bakar. Abu Bakar rasa tak tertahan sangat-sangat tuan-tuan. Namun dia tak gerakkan kaki dia. Melitis air mata dia tuan-tuan. Jatuh titih demi titih. Menangis kesakitan. Kena pipi Nabi SAW. Nabi bangun daripada tidur. Tengok Abu Bakar ni sedang menangis. Kenapa kau nangis wahai Abu Bakar? Adakah kerana kamu rasa menyesal? Dulu kamu hidup senang. Hari ni kamu hidup susah. Itu sebabnya ke? Dan sekarang dah ada orang kita boleh bercakap tentang kalau Nabi Muhammad tak mengaku saya umat, saya tak kisah. Jangan pemimpin tidak mengaku saya rakyat. Dan saya hari-hari kuliah tuan-tuan. Dah ada orang boleh bercakap macam tu tuan-tuan. Nabi sembahyang tuan-tuan di atas pelepah tamar tuan-tuan. Pelepah tamar ni dia dah busuk, dah buruk tuan-tuan. Nabi alih mayang kat semayang atas pelepah tamar tadi. Menangis pelepah tamar ni dia rasa dia tidak diperlukan oleh Nabi SAW. Pelepah tamar reti nak menangis tuan-tuan. Kita hari ni tuan-tuan tengok beza di antara kita dengan Nabi, dengan para sahabat-sahabat Nabi. Tuan-tuan tengok. Sampai macam tu sengatan kala jengking. Hari ni otak kita, hati kita macam tumpul lah tuan-tuan. Baca ayat Quran. Kita baca ayat Quran. Kita ambil ayat-ayat Quran. Tapi kita tak ambil pengajaran. Saya cerita hari tu tuan-tuan kisah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni seorang yang amat jahat ketika dia jahiliah tuan-tuan. Dia bunuh anak dia perempuan. Hidup-hidup dia timbus. Satu hari orang beritahu dia diseksa orang masuk Islam. Semua diseksa. Orang beritahu dia adik kau sendiri masuk Islam. Dia datang ke rumah adik dia. Dia dengar adik dia sedang baca surah Taha. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yahsha. Dia dengar adik dia baca, dia berhenti tuan-tuan daripada berjalan. Sampai akhirnya tuan-tuan selesai adik dia baca, dia tolak pintu, dia tengok adik dia sedang pegang lembaran Al-Quran. Dia minta adik dia tak bagi, dia sepak, dia dapat bergaca, dia baca ayat ni tuan-tuan 3 kali. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yahsha.
Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yahsha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yahsha. Toha, kami tidak turunkan Quran itu supaya kamu jadi susah, wahai Muhammad. Kami tak turunkan Quran itu supaya kamu jadi payah, wahai Muhammad. Illa tadhkiratan liman yahsha, melainkan dia sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Sayyidina Umar baca 3 kali, baca tuan-tuan, melilih air mata dia, jatuh menitis air mata dia tuan-tuan. Datang rumah Rasulullah, lutut dia bertembung dengan lutut Nabi, mengucap 2 kalimah syahadah. 3 kali dengar ayat Quran dibaca tuan-tuan. 3 kali. Kita baca Quran dah berapa puluh kali tuan-tuan. Kenapa Al-Quran yang kita baca sampai hari ni tuan-tuan gagal kita jadikan sebagai yang membentuk diri kita tuan-tuan? Kenapa? Tuan-tuan fikir, kita bukan baca setahun, baca 2 tahun. Nanti tuan-tuan, ni baru start cerita ni. Nabi balik, bangun, tengok Abu Bakar menangis. Kenapa kau nangis ni? Kerana menyesal ke? Tak, aku nangis ni kerana sengatan kalajengking yang menyengat aku, ya Rasulullah. Dah ada orang kita berani bercakap tuan-tuan, kalau ada syurga, ada neraka, baik ada. Dan boleh cakap macam tu? Mana dia syurga? Mana? Neraka mana dia? Tak bayang. Punya payahnya tuan-tuan hari ni tuan. Saya kadang-kadang fikir balik tuan-tuan, tengok PA manusia hari ni makin lama, makin jauh, makin lama makin jauh. Apa yang nak dicari? Betul lah. Betul kalau tuan-tuan kata al-hakumut takassur tu astazurtumul maqabir gitu. Saya balik korban hari tu tuan-tuan, buat korban. Orang bagi daging, bagi pada isi saya. Isi saya bawa balik daging, itu isi dalam kereta. Tinggal dalam kereta. Dia bagi Jumaat, Sabtu, Ahad. Isnin isi saya nak pergi sekolah, start enjin kereta, buka pintu kereta tuan-tuan, rupanya daging dalam plastik tu dalam kereta. Tuan-tuan bayangkanlah bau dia macam mana. 3 hari. 3 hari. Cuba tuan-tuan bayangkan dalam Al-Quran kata, Inna jahannama kanat mirsadah litaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghassaqa jazaa'a wifaqa innahum kanu la yarjuna isaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuku falan nazidakum illa azabah. Ini dalam surah Nabah, tuan-tuan boleh tengok. Allah kata neraka Jahannam itu telah tersedia, kata Allah, akan menjadi tempat bagi orang-orang yang menderhaka kepada Tuhannya. Mereka akan tinggal di dalamnya, kata Allah, berabad-abad lamanya. Dan mereka tak akan rasa di dalamnya, kata Allah, sejuk dan dingin. Tak ada. Allah dah beritahu kita, dalam neraka tak ada sejuk dan tidak ada dingin. Dan tidak pula baginya minuman, tak ada air, kata Allah. Air tak ada. Kecuali air yang panas mendidih, menggelegak, seumpama tembaga yang cair mendidih, menggelegak. Itu minuman ahli neraka. 1000 umat manusia, 999 ahli neraka. 1 masuk syurga. Tuan, saya tak nak cabar tuan-tuan banyaklah. Kalau tuan-tuan berani nak sahut cabar saya bagi RM300 dalam masa 30 minit. Ambil motor kapcai tuan-tuan, purah minyak sampai 25 minit, sampai berasap exhaust tu merekah, buka seluar dalam, duduk atas exhaust tu 5 minit alat-alat. Siapa berani? Itu baru spark api, bukan api neraka. Tuan-tuan bayangkan, kita tu pun tak tahan nak cerita api neraka. Tak ada minuman kecuali air yang panas mendidih, menggelegak, dan air danau. Tuan-tuan buka dalam kitab Bahrul Mazi, cerita air danau ni. Air danau ni air orang yang dah mati 3, 4, 5 minggu, keluar air hitam yang busuk meleleh daripada batang tubuh manusia yang dah mati 3, 4, 5 minggu. Air inilah tuan-tuan yang dikatakan akan menjadi minuman ahli neraka Allah. Boleh tahan agak. Sebab tu kita bercakap tuan-tuan, saya bercakap dalam keadaan saya tak tahu situasi saya. Saya tak tahu situasi saya. Kalau tuan-tuan tanya saya, ustaz masuk syurga ke masuk neraka, saya pun tak tahu. Dan kalau saya tanya tuan-tuan pun, yang hari tu saya cakap, ingat tak? Tuan-tuan suka tak pindah daripada rumah 2 bilik kepada 4 bilik? Suka. Daripada kereta kancil kepada kereta Brabus apa? Suka tak suka? Suka.
Masa sedih, mata biawak, mata belalang, mata katak, mata buaya, mata naga. Suka tak? Suka. Saya nak tanya tuan-tuan, suka tak tuan-tuan pindah daripada satu rumah ni kepada rumah lain, seksyen 21 sana? Suka? Siapa berani angkat tangan? Siapa berani angkat tangan? Sebab apa tak berani? Seksyen 21 tu kalau masuk tak keluar. Kalau keluar, berterabuh orang lagi. Minta maaf cakap tuan-tuan. Suka tak suka? Saya rasa tuan-tuan tak suka, bukan saya. Tuan-tuan, saya pun tak suka. Ustaz nak mati tak sekarang? Walal akhiratu khairul lakal minal ula. Akhirat lebih baik ustaz. Nak pindah tak ustaz? Nak tanya tuan-tuan, siapa nak pindah angkat tangan? Tak ada seorang pun nak pindah lah tuan-tuan. Sebab apa? Kita tak berkeyakinan amal baik kita lebih banyak daripada amal jahat kita. Kalau kita yakin, tentu kita minta mati. Kan? Walaupun begitu kita masih tak yakin. Persoalannya, kenapa kita tak nak buat amal baik? Kenapa kita tak nak buat amal baik? Itu persoalan yang perlu kita fikir. Baring jalan keluar Nabi tadi. Bila Nabi keluar daripada tuan-tuan, Abu Bakar berjalan dengan Nabi. Orang Arab musyrikin sedar Muhammad dah tak ada lagi dah. Habis Muhammad dah tak ada ni, nak buat macam mana ni? Dia kata Muhammad dah lari, kami jumpa Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab beri tawaran. Siapa yang dapat tangkap Muhammad, sama ada dia hidup atau dia mati, kami akan hadiahkan kepada dia 100 ekor unta. Bukan selori tanah merah, selai kain pelekat. Dapat 2 pelekat, 2 kain pelekat, maintain dulu kini selamanya. Dia tak perasan tu kena sembelih 17 kali. Selai kain pelekat, 2 helai kain pelekat. Tuan-tuan baca dalam sejarah hijrah, tuan-tuan, ada golongan yang nak pergi hijrah, ada golongan yang tak nak pergi hijrah kerana sayang harta, sayang rumah, sayang tempat tinggal. Akhirnya golongan musyrikin gunakan mereka ni untuk perang Nabi. Dia mati terbunuh. Lalu ditanya ke dia, kenapa kamu tak pergi hijrah? Kenapa kamu berperang? Nabi pergi hijrah, segolongan pergi, segolongan tak nak pergi. Kerana dia rasa apa? Sayang rumah, sayang pangkat, sayang harta, sayang kekayaan. Golongan musyrikin gunakan dia untuk perang lawan Nabi. Bila perang lawan Nabi ni, dia mati terbunuh. Kami ni tak boleh buat apa ya Rasulullah, wahai ya Allah, wahai para malaikat, kami golongan golongan mustadafin, tertekan, tertindas, kami ni makan gaji, kami terpaksa lawan. Nak buat macam mana? Kami terpaksa lawan. Kami makan gaji. Maka Allah kata, bukankah bumi Allah itu luas, kenapa kamu tidak mahu berhijrah? Jaga-jaga. Sekarang kat dunia orang boleh cakap dalil hujah macam ni nak elak. Akhirat besok nak cari alasan apa tuan-tuan? Ini yang patut kita kena selalu renung dan fikir. Sampai Nabi jalan, mereka sedar Nabi dah tak ada tuan-tuan. Ditawarkan kepada siapa dapat bunuh Nabi, beri hadiah 100 ekor unta. Bukan selori tanah merah. Yang nerima tawaran itu Surakah bin Malik, kejar lari awal-awal lah, bawa kuda dia terus kejar cari Nabi. Takdir Allah, dia bertemu dengan Surakah bin Malik. Surakah bin Malik ni bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Di saat Nabi tadi, dia daripada dekat jauh tadi, dekat dengan Nabi, Surakah bin Malik nak penggal, nak pancung kepala Nabi. Kuda jatuh dalam celup pasir tadi. Muhammad tolonglah aku. Muhammad tolonglah aku, kalau kau tak tolong aku, mati aku dalam pasir ni wahai Muhammad. Tolonglah aku wahai Muhammad. Nabi mulia, Nabi naik ke Surakah bin Malik. Naik, tarik Surakah, tarik kuda Surakah naik jalan. Surakah bin Malik jalan balik tuan. Selangkah kuda dia melangkah, 2 langkah kuda dia melangkah, 3 langkah kuda dia melangkah. Dia teringat balik. Masakan aku nak lupakan Muhammad, hadiah 100 ekor unta menanti aku. Dia pusing balik. Bawa pedang penggal, nak penggal kepala Nabi tadi. Dekat nak penggal, jatuh kali kedua. Muhammad tolonglah aku, selamatkanlah aku wahai Muhammad. Aku dah ada dalam ni Muhammad, tolonglah aku, selamatkan aku mati wahai Muhammad. Nabi naik ke Surakah bin Malik, naik lagi. Surakah bin Malik jalan balik. Baliklah, lupakanlah nak bunuh Nabi ni, baliklah, balik. 15 langkah, 20 langkah kuda dia melangkah tuan-tuan. Dia teringat balik kepada Nabi, dia pusing balik nak penggal kepala Nabi. Tuan-tuan tengoklah tuan-tuan hari ni. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis Nabi kata apa? Di akhir zaman nanti kata Rasulullah, di akhir zaman nanti kata Rasulullah, engkau renung, engkau perhati kata Rasulullah, umat-umat aku akan menjadi sejenis umat kata Rasulullah yang terlalu kasih, yang terlalu cinta, yang terlalu sayang kepada 5 perkara kata Rasulullah yang tak sepatut dikasih.
yang tak sepatut dicinta. Tapi sayang, kata Rasulullah, umat aku akan jadi umat yang terlalu benci kepada 5 perkara yang sepatut dikasih, sepatut disayang. Tuan-tuan tengok, saya tengok dah jelas memang tepat cakapan Nabi ni. Yang pertama kata Nabi, di akhir zaman nanti kau renung, umat-umat aku, kata Rasulullah, akan menjadi sejenis umat yang terlalu kasih kepada kehidupan, tetapi sayang umat aku amat benci kepada kematian. Betul. Apa tanda orang sayang hidup? Orang tak buat amal baik. Tanda orang sayang mati, dia buat amal baik. Sekarang tuan-tuan tengok masjid-masjid dan surau-surau. Di Selangor ni saya kata alhamdulillah tuan, ramai. Tapi ramai yang datang ke ramai yang tak datang agak-agak. Tu kena fikir. Ramai memang ramai. Fak 5 sab memang ramai. Tetapi yang datang dengan yang tak datang agak mana lebih ramai. Balik-balik bila cakap ustaz kuliah ngentam orang. Sampai bila lah tuan? Tuan-tuan tengok laknatullah. Bila dia cakap gitu, Allah kata akan ada penghuni syurga keluar daripada syurga. Iblis ni rasa bukan dia. Action kaku, malaikat datang, iblis doa, dia lupa doakan diri dia. Rupanya iblis yang keluar daripada syurga Allah. Kita tak nak jadi gitu kan. Biar kita datang, kita rasa orang tu kena kita bersihkan. Macam saya kata tadi, saya cakap dengan Datuk, kita ambil tangan kita sapu. Kalau tangan kita tak ada duri, kita tak akan rasa sakit. Tapi kalau ada duri, kita akan rasa sakit. Apa salah kita cabut duri, kita buang? Sakit lagi, cabut buang. Sifat buruk ni kita buang sikit demi sikit, kan bagus. Marung balik. Di akhir zaman, kata Nabi yang kedua, kamu akan dapati, kata Nabi, umat aku ni akan jadi umat yang terlalu kasih kepada harta kekayaan. Tapi sayang, kata Nabi, umat aku ni akan benci kepada hisab. Nak bagi duit sumbang pada jalan agama Allah ni, sayang, ni aku punya. Betul tak betul? Tuan-tuan tengok orang sayang kereta siap, tayar siap kiwi. Punya hebatnya orang sayang kereta, tuan. Betul tak betul? Saya tak kata tak boleh, tuan. Tapi tengok kita. Orang sayang kepada harta kekayaan, tapi sayang orang benci hisab. Nak belanja harta pada jalan agama Allah ni payah kadang-kadang. Kedekut, tai hidung masin. Yang ketiga, kata Nabi, di akhir zaman kamu akan dapati umat aku, kata Nabi, akan sayang sangat kepada mahligai rumah-rumah tempat tinggal yang mereka tinggal. Tapi sayang umat aku, kata Nabi, akan benci sangat kepada kubur-kubur. Satu hari Nabi balik. Saya tak pasti saya ada cerita tak kat sini. Aisyah tunggu Nabi kat pintu. Aisyah tunggu Nabi dekat pintu. Balik Nabi masuk, Aisyah beri Nabi air. Nabi minum air ni. Minum Nabi minum, siap duduk minum, Nabi baring. Aisyah tengok Nabi ni baring tu, tuan. Dekat lantai tu, Aisyah kata, ya Rasulullah, sila letak kepalamu yang mulia ni atas riba kaki aku, ya Rasulullah. Nabi baring atas kaki Aisyah. Bila baring atas kaki Aisyah ni pandang muka Nabi, tuan. Dia tengok muka Nabi ni. Pandang saksi muka Nabi, tengok betul-betul muka Nabi ni. Dan dia tengok janggut putih yang ada bawah dagu Nabi ni. Dia hitung demi hitung janggut Nabi ni, tuan. Dia dapati ada lebih kurang 9 helai lebih kurang janggut berwarna putih. Jadi Aisyah duk fikir, kata dia, aku rasa Nabi Muhammad ni akan pergi meninggalkan aku lebih awal daripada aku. Kalau Nabi pergi meninggalkan aku daripada awal, dia kata, memandangkan usia dia tadi, janggut tadi, dia kata, orang kita tak nak ngaku tua. Janggut banyak mana putih pun, alah itu salah sabun dulu. Sama lah orang perempuan begitu, orang lelaki begitu. Dah tua. Ini bukan, ini dulu mandi pakai sabun fake buku. Itu kesan dia. Dah tua, cepat ubat. Wah, memang dah tua dah tu. Itu silap kita, tuan-tuan, tak nak ngaku juga tua. Itu yang jadi susahnya, tuan. Itu yang saya cakap dengan tuan-tuan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Betul tak betul? Berlomba-lomba di antara kamu mencari harta, bermegah-megah cari harta dan membanyakkan harta, kata Allah, telah melekakan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk liang kubur. Betul tak betul? Kalau orang cari harta ni untuk hidup aja, untuk makan aja, tuan, siang hari kerja cukup dah. Tapi banyak orang cari harta hari ni kerana nak bangga-bangga dengan orang. Rumah besar, bini besar, anak besar, pangkat besar, semua nak bangga. Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk liang kubur. Betul tak betul, tuan-tuan fikir?
Dulu kita kerja tuan-tuan, umur 55 pencen dah. Okey lah tu. Tambah setahun 56. Okey lah 56, tengok kuat, tengok. Tambah 2 tahun 58. Okey tak? Okey, tengok. Steady lagi. Tambah 2 tahun 60 dah. Dan tengok okey, boleh kerja lagi. Boleh 60. Tak sedar masa tinggal baki 3 tahun aja. Tak sedar masa baki tinggal 3 tahun. Perjalanan akhirat, perjalanan yang panjang. Bekalan masih tak sedia lagi. Tu saya cakap dengan tuan-tuan tempoh hari dekat sini. Sayyidina Ali, tuan-tuan, dia sembahyang fardu subuh berjamaah. Dia sembahyang fardu subuh berjamaah. Satu hari dia sembahyang, tuan-tuan, orang tikam di dada dia. Orang tikam dengan pisau, darah keluar menyembuh dari batang tubuh dia. Dia jatuh rebah. Sahabat pangku Sayyidina Ali ni. Bila sahabat pangku Sayyidina Ali, darah keluar daripada dada, dari mulut dia keluar darah. Sahabat beri dia air. Minum air, wahai Amirul Mukminin Ali, minum air. Sayyidina Ali minum air, tuan. Di saat Sayyidina Ali minum air, air keluar daripada mulut dia, darah keluar daripada mulut dia. Berlinangan air mata Sayyidina Ali ni basah, dua pipi dia menangis. Sedih, sangat-sangat sedih. Maka sahabat yang hadir dekat situ bertanya kepada Amirul Mukminin Ali, wahai Amirul Mukminin Ali, mengapa kamu menangis di saat nyawa kamu hampir meninggalkan kamu, di saat kamu masih hampir berpisah, kamu akan beradab kepada Allah. Kenapa kamu menangis? Bukankah kamu ini merupakan seorang daripada menantu Rasulullah? Bukankah kamu ini merupakan seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kamu telah dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah tempat kamu dalam syurga Allah? Kenapa kamu masih menangis sampai basah pipi kamu? Lalu Sayyidina Ali berkata kepada sahabat yang bertanya, wahai sahabat-sahabat aku nak berpesan kepada engkau. Aku nak berpesan kepada kamu bahawa sesungguhnya perjalanan hidup akhirat itu satu perjalanan yang sebegitu jauh. Perjalanan akhirat itu satu perjalanan yang sebegitu sukar. Menghadapi liku yang begitu payah menyukarkan, wahai sahabat-sahabat aku. Sedangkan bekalan yang aku sediakan tidaklah sebanyak mana bekalan aku. Aku tak dapat sediakan bekalan yang banyak. Dan aku bimbang kalau terputus bekalan-bekalan akhirat aku, dari mana aku nak dapatkan bekalan-bekalan ini? Kita pernah fikir bab tuan? Kita pernah fikir kita tak pernah. Kita lalu fikir apa? Projek. Ini masalah kita tuan. Minta maaf cakap. Nabi barik. Ke mana tadi? Nabi barik, Aisyah kata, Nabi jatuh kena pipi mata Nabi ni, Nabi bangun. Nabi tengok Aisyah ni menangis. Nabi kata, Aisyah, Allah tak jadikan mata kau ni untuk nangis. Tapi kenapa kau nangis macam ni, Aisyah, kata dia. Apa sebab dia? Kata Aisyah, ya Rasulullah, di saat kamu tidur tadi aku pandang wajah kamu. Aku tengok muka kamu, aku hitung jumlah janggut putih yang ada bawah dagu kamu. Aku dapati ada lebih kurang 9 helai janggut warna putih. Aku rasa bahawa engkau akan pergi meninggalkan aku lebih awal daripada aku. Pak Said dah banyak janggut, Pak Said janggut putih dah banyak dah. Tapi bila lah tu, aku pun banyak ke Pak Said. Tak tahu. Sampai ni kata apa? Aku bimbang, kalau kau pergi meninggalkan aku lebih awal, aku nak panggil kamu apa? Berat, aku nak hadapi situasi ni ya Rasulullah. Kata Nabi, Aisyah, cuba kamu beritahu aku apa sebenarnya yang berat. Kata Aisyah, yang beratnya kalau kau pergi meninggalkan aku nak panggil kamu apa lagi? Kanda, adinda, darling, apa nak panggil? Nak panggil apa lagi? Arwah, nak panggil almarhum, nak panggil apa? Kata Nabi, Aisyah, itu tak berat. Ada tak lebih berat dari itu? Yang lebih berat daripada itu, kalau kau pergi meninggalkan aku, anak beranak nak panggil apa? Anak-anak nak panggil kamu apa? Kata Nabi, Aisyah, itu tak berat. Anak nak panggil apa, tak ada masalah, tak berat. Ada tak lebih berat daripada itu? Kata Aisyah, yang lebih berat dari itu, kalau jenazah kau ni orang usung bawa keluar daripada rumah, aku tak boleh buat apa-apa. Orang angkat keluar kita daripada rumah kita tuan. Rumah flat lah, rumah besar lah, rumah batu lah. Angkat. Kita boleh buat apa? Tak boleh buat apa. Bawa jalan. Nabi kata, Aisyah, itu biasa. Ada tak lebih berat daripada itu? Aisyah kata, yang lebih berat daripada itu hanya Allah dan Rasulnya sahaja mengetahui. Aku tak tahu, kata Aisyah. Nabi kata, Aisyah, kalau kamu nak tahu apa yang lebih berat daripada itu, ialah bila mana Allah pisahkan nyawa manusia ni. Dipisahkan nyawa manusia ni daripada tubuh-tubuh dia tadi.
Orang yang hidup akan menanggalkan pakaian-pakaiannya, salinkan dengan pakaian yang buruk. Di saat orang menanggalkan pakaian orang mati ni, orang yang mati ni merintih kepada orang yang menanggal, jangan cepat tanggalkan pakaian aku baru nak beristirahat. Penat nak keluarkan roh ni, jasad aku penat, nantilah dulu. Orang tetap tanggalkan. Kamu tahu apa yang lebih berat daripada itu? Yang lebih berat daripada itu bila jenazah ni diusungkan di tempat pemandian. Jenazah merintih, jangan usung aku. Yang suara ketika itu kata dia, wahai Aisyah, merintih, merayu. Jenazah ini, mayat ni merintih, merayu. Didengari oleh seluruh makhluk Allah di langit dan di bumi, kata Nabi. Kecuali jin dan manusia. Kita tak dengar. Jin dengar, manusia dengar. Kecuali jin dan manusia. Lain semua dengar. Kamu tahu tak apa yang lebih berat? Bila dimandikan. Bila dimandikan jenazah ni, mayat ni mengatakan kepada orang mandi, jangan mandikan aku air panas, aku tak tahan, tubuh aku sedang kesakitan, melecur, terbakar. Perlahan-perlahan jangan mandi aku air panas, aku tak tahan, sakitnya mati. Tuan, sehingga digambarkan sakit mati ni, kata Syakir Ibrahim, seibarat kita baring terlentang, dada dekat atas, seluruh gunung-gunung berada dihempap di atas dada kita bernafas daripada lubang yang hanya sebesar lubang jarum jahit. Berapa sesak. Balik nanti kalau tak cuba, boleh cuba. Cari bini yang berat 2,5 tan, duduk atas dada kita. Boleh tahan tak? Ini cerita-cerita tentang kematian yang saya pun tak tahu nasib saya, tuan-tuan pun tak tahu nasib tuan-tuan. Nabi kata, Aisyah, ada tak yang lebih berat dari itu? Yang lebih berat daripada itu bila jenazah ini dikapankan sekelapis demi selapis. 1, 2, 3. Jenazah merintih kepada orang kapan. Jangan kamu tutup pandangan mata aku. Aku masih belum puas melihat mahligai yang bakal aku tinggalkan. Nanti dulu aku masih belum puas melihat rumah-rumah yang bakal aku tinggalkan. Aku masih belum puas melihat anak isteri yang bakal aku tinggalkan. Nanti dululah, jangan tutup. Percayalah tuan-tuan, orang akan tutup kita sikit demi sikit. Bungkus kita. Wahai Aisyah, kamu tahu tak apa yang lebih berat dari itu? Yang lebih berat bila jenazah diusung keluar daripada rumah. Merintih jenazah, wahai manusia, jangan bawa aku keluar, ni rumah aku, ni kekayaan aku kumpul masa duduk kat dunia, jangan bawa aku keluar, ni rumah aku. Jenazah tetap dipikul keluar. Betul tak betul? Saya tak nak cerita habis sampai masuk dalam liang-liang kubur. Ini benda yang hijrah yang tetap akan berlaku kepada kita semua sekali, tuan-tuan. Persoalan ni yang perlu kita fikir. Allah tanya, fa'aina tazhabu? Fa'aina tazhabu? Maka kamu nak ke mana? Kalau Allah bertanya kepada kita, wajar tak kita bertanya kepada diri kita, kita nak ke mana selepas daripada ini? Nak ke mana? Jalan. Yang ketiga. Yang keempat, kata Nabi, di akhir zaman kamu akan dapati umat aku jadi umat yang terlalu kasih, kata Nabi, kepada makhluk, kata Nabi. Tapi sayang umat aku ni lupa kepada Allah. Betul? Tuan-tuan tengok hari ni orang sayang makhluk. Bila seruan makhluk orang datang berbondong-bondong, seruan Allah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tuan-tuan tengok manusia. Mana? Seruan makhluk lebih kuat hari ini daripada seruan Allah Ta'ala. Sayang kepada makhluk, kata Nabi, tapi sayang umat aku akan benci kepada Allah. Yang kelima, kata Nabi, di akhir zaman kamu akan dapati umat aku akan jadi umat yang terlalu kasih kepada dunia, tetapi sayang umat aku, kata Rasulullah, akan terlalu benci kepada akhirat. Betul? Tuan-tuan tengok hari ini. Dunia ni diambil daripada istilah bahasa Arabnya dana'ah. Dana'ah ni maknanya dekat, sekejap, sementara, seketika, sekejap sangat. Tuan-tuan makanlah makanan sedap mana pun tuan-tuan, sampai sini ialah alat. Minumlah sedap macam mana pun nikmat kat dunia ni, hanya sekadar sini aja. Kahwin, beristeri, tuan-tuan, isteri saya memang lawa, tuan-tuan. Isi bakul angkat sendiri. Bini saya masak memang sedap, tuan-tuan. Kalau tak tengok isteri saya, tuan-tuan tengok anak saya dekat belakang. Raudatul Jannah nama dia. Cari mana Raudatul Jannah. Lawa anak saya belakang, perempuan lah. Yang lelaki macam akulah, tak handsome mana pun. Yang perempuan lawa. Cari kat belakang ada nama dia. Raudatul Jannah. Mana nama Raudatul Jannah? Tu anak saya tu. Dan tapi sekarang ni tak. Hari-hari keluar kan. Nak tengok masa dulu, masa cantik ke main, tuan.
Sekarang anak dah 8. Gimana bang? Kuliah. Mana? Ni besok ni balik kat sini ni. Besok balik. Lepas tu datang balik Shah Alam. 21 besok ada kat Shah Alam. Lepas tu balik. Lepas tu datang balik. Hari-hari tinggalkan dia. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Yang kita buat ni kerja agama. Untung dia tak penyongot datang. Kita sial panjang pula ustaz ni. Baru duduk kejap tuan. Itu yang saya kata tadi, kadang-kadang kita ni payah sikit tuan. Panjang sikit je. Dia tak pernah cerita ustaz camah tu berapa panjang, dia tak pernah. Dia tak pernah fikir tuan. Tapi nak baca, itulah manusia nama dia tuan. Insan nisyan. Di akhir zaman kata Nabi, umat aku akan jadi umat yang terlalu kasih kepada dunia ni pendek. Tuan-tuan makanlah sedap mana. Parah ni lah alat. Pakai macam mana, gaji dan sebagainya. Nikmat dunia. Yang akhir sekali, sayang kepada dunia, benci dunia, sayang dunia, benci akhirat. Nabi pun berjalan. Nabi tanya Surakah, "Hei Surakah, aku nak tanya kau nak bunuh aku, kau ikut aku lagi tadi aku tengok. Nak buat apa?" Kata Surakah, "Aku ikut engkau ni wahai Muhammad kerana aku nak bunuh engkau." Nabi tanya, "Wahai Surakah, kalau tuan lah tahu orang nak bunuh tuan, dia ada dalam parit, tuan buat apa agak-agak?" Aku nak tanya. Paling-paling tak ada kita pijak tu. Oh, ada hati nak bunuh aku Kita pijak tu. Nabi tak buat gitu tuan. Nabi naik ke Surakah. "Hei Surakah, engkau nak bunuh aku ni, aku nak tanya engkau, apa dosa aku dengan kau? Apa salah aku dengan kau?" Kata Surakah, "Engkau dengan aku memang tak ada salah wahai Muhammad, tapi aku nak bunuh engkau ni kerana aku nakkan hadiah 100 ekor unta." Tuan-tuan tengok dia keluarkan kenyataan. Nakkan hadiah, bukan apa tuan. Orang tahan Islam ni tuan, untuk apa? Orang tahan orang ngajar agama ni untuk apa tuan? Tak lain tak bukan kerja dia untuk halang Islam daripada naik. Saya minta maaf cakap tuan. Saya minta maaf cakap. Saya terpaksa cakap begitu. Suka tak suka, saya terpaksa cakap macam tu. Orang tak suka kuliah ni, orang menyembah dengan kuliah ustaz ni tuan, minta maaf cakap. Gam. Saya je tuan, dah lebih kurang 14 ke 16 tempat kena gam tuan. Nak tahu? Aku beritahu hari ni tuan. 14 hingga 16 tempat. Dan setakat hari ni belum seekor lembu pun yang halang saya kuliah tuan. Belum ada lagi. Yang biasa halangnya nama dia manusia. Tetapi fikirlah, zaman Nabi, orang tanya saya, zaman Nabi ada tak yang halang Nabi tu lembu? Ada tak? Tak ada. Yang halang Nabi nama dia manusia juga tuan. Minta maaf cakap. Akhir sekali Nabi kata, "Wahai Surakah, engkau balik. Nanti kau lupakan hadiah 100 ekor unta tadi. Nanti aku akan bagi kepada kamu 2 batang gelang kebesaran Maharaja Parsi dan mahkota Maharaja Rom." Surakah bin Malik terus balik tuan. Tinggalkan Nabi. Kalau tuan-tuan fikir dengan otak yang matang, Nabi rumah tak ada, kampung tak ada, Nabi diusir daripada Mekah. Tiba-tiba Nabi janji dengan Surakah bin Malik nak beri 2 batang gelang kebesaran Maharaja Parsi dan mahkota Maharaja Rom yang merupakan kuasa besar dunia pada ketika itu. Agak-agak tuan-tuan, apa sepatutnya Surakah bin Malik cakap? Apa sepatutnya? Engkau ni mimpilah Muhammad, ngigaulah wahai Muhammad, rumah tak ada, kampung tak ada, tentera tak ada, tiba-tiba nak beri 2 batang gelang kebesaran Maharaja Parsi dan mahkota Maharaja Rom. Mana mungkin? Betul tak betul? Tapi Surakah bin Malik terus balik. Macam saya cakap dengan tuan-tuan lah. Tuan-tuan tolong saya bagi tuan-tuan gigi Obama yang paling depan 4 batang. Agak-agak tuan-tuan kata apa? Ustaz dah gila apa? Obama pun tak pernah jumpa. Tapi itulah Nabi tawar kepada mereka. Surakah bin Malik terus balik. Saya nak tanya tuan-tuan, kenapa Surakah bin Malik balik? Tuan-tuan fikir tak? Sebabnya, kerana Surakah bin Malik terlalu yakin dengan janji Nabi. Surakah bin Malik terlalu yakin dengan Islam yang dibawa oleh Nabi tuan. Surakah bin Malik. Saya nak tanya kepada diri saya dan diri kita semua sekalian. Kita ni Islam tuan-tuan bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bukan 4 tahun, bukan 5 tahun. Silap-silap daripada kita ada yang dah Islam 50 tahun tuan-tuan. Tetapi kenapa bila sebut hukum Allah Ta'ala sampai hari ini kita tidak yakin kepada hukum hakam Allah Ta'ala? Tetapi kita cakap saya, dah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kita Islam tuan-tuan, kadang-kadang masih tak yakin dengan hukum hudud Allah, hukum Allah ni. Kenapa? Surakah bin Malik yakin. Balik dia tadi. Akhirnya 2 batang gelang kebesaran Maharaja Parsi, mahkota Maharaja Rom
dijanjikan dapat dihadiahkan oleh Sayyidina Umar kepada Surakah bin Malik. Surakah bin Malik mengucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam pada ketika itu. Sebab tu Nabi sampai di Madinah, bina masjid, yang mana masjid itu kita belajar dengan tiang batang-batang tamar. Itulah kesusahan kepayahan Nabi kan, dengan tujuan nak menjadikan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Orang cakap dengan saya, Nabi selamat dalam peristiwa hijrah kerana Nabi ada sahabat-sahabat yang hebat. Nabi selamat dalam peristiwa hijrah kerana perancangan Nabi baik. Nabi selamat dalam peristiwa hijrah kerana kelemahan musuh-musuh Allah. Itu semua betul. Tetapi yang paling betul di antara yang betul, tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat dalam peristiwa hijrah kerana Nabi mengikut arahan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita kat dunia ni. Kalau kita ikut arahan Allah, apa yang Allah haramkan kita tak buat, apa yang Allah wajibkan kita buat, insya-Allah selamat hidup di dunia, apatah lagi selamat hidup kita pada hari akhirat nanti, tuan-tuan. Jadi sikit cukuplah hanya sekadar itu mukadimah ceramah Ma'al Hijrah. Kalau ada salah silap, saya memohon dibuat ampun dan maaf, tuan-tuan. Saya banyak bercakap dengan orang, saya teringin sangat-sangat sebelum mata saya tutup rapat, saya nak tengok sangat-sangat syariat Islam ini terlaksana keseluruhannya di atas bumi Malaysia ni. Tujuan itu jalan tidak lain dan tidak bukan untuk memenangkan agama Allah, untuk melihat kedamaian berlaku di atas bumi Malaysia ni. Jadi sekadar itu, insya-Allah. Ada salah silap minta maaf, panjang usia kita bertemu lagi, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawattar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa dhaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairudz dzikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, sempena Ma'al Hijrah ni,